Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera hendaknya. Hari ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 2, unit yang ke-13. Tajuk yang baru. Tajuknya ialah bersederhana amalan keluarga. Untuk hari ini kita akan belajar bahagian yang pertama. Untuk standard pembelajaran pada hari ini ialah 13.1, memberi contoh bersikap sederhana dalam keluarga. Sebelum itu kita cuba memahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan sederhana. Sederhana itu maksudnya tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia biasa je. Biasa je. Dia tak nampak terlampau sangat. Dia tak nampak melampau. Dia sederhana, biasa. Tidak pula nampak rendah. Dia tengah-tengah. Pertengahan. Dia sedang-sedang je. Kalau pakai baju tu sedang-sedang aja dia punya saiz. Tak ada besar sangat, tak ada kecil sangat. Dan kalau dia saiz tinggi badan dia, badan dia saiz tinggi. Dia ada orang tu tinggi sangat. Macam pemain bola bola keranjang. Tinggi sangat. Dia tak pula rendah sangat. Dia sedang-sedang. Pertengahan. Itu sederhana. Nak fahamkan dulu tu maksud sederhana tu. Baru kita boleh nak bagi contoh-contoh, seterusnya kita boleh lihat situasi yang menunjukkan sikap sederhana tadi. Lagi apa? Sederhana ni. Sederhana ni dia tidak susah. Contoh soalan kan. Cikgu bagi soalan kan. Kamu cuba buat soalan tu. Susah sangat. Susah lah cikgu. Susah. Tak boleh nak jawab. Macam tugasan hari ni cikgu bagi. Susah lah cikgu. Tak boleh nak jawab. Itu maksudnya susah lah. Tapi kalau alah cikgu senang sangat lah cikgu ni. Senang sangat. Itu sederhana. Senang itu tak ada. Itu bawah sangat. Di tengah-tengah. Tak susah sangat. Tak senang sangat. Jadi soalan tu sederhana. Kalau cikgu kata, okey, cuba buat ayat. Ayat yang biasa. Bina ayat. Contoh kan. Ayat pergi ke pasar. Kalau ayat tu senang sangat, ibu ke pasar. Alamak senangnya. Dah jadi 2 dah. Bagilah ayat tu panjang sikit. Tapi taklah panjang sangat macam karangan pula. Macam cerita pula. Cikgu tahu tak, ibu saya pagi ni dah siap-siap dah tu. Orang belum bangun dah nak pergi ke pasar. Lepas tu dah sedia dengan bakul lah. Dengan duit yang banyak lah. Nak beli ikan, nak beli melalut-lalut pula. Panjang sangat. Sederhana. Ayat yang sederhana. Macam tu. Ayat pergi ke pasar. Ayat sederhana. Tak susah sangat. Itu contoh. Cikgu nak bagi contoh. Kalau itu sederhana. Tapi kalau bersikap sederhana, bersikap perangai kita, perangai sederhana. Macam mana? Perangai kita ni, sikap kita ni tidaklah terlampau, keterlaluan dalam membuat apa-apa pertimbangan ataupun apa-apa tindakan. Itu tidak melampau-lampau. Itu kata ada orang pelampau tu, puak pelampau. Melampau-lampau dia. Kalau dia marah tu sampai terbalikkan meja kerusi, tu melampau-lampau tu kan. Marah sampai baling pasu, pecah. Melampau-lampau. Kalau merajuk tu 10 hari baru okey. Merajuk jangan dah lama sangat. Berapa minit je pun okey lah. Mak belikan coki-coki, okey dah kan. Ini lama 10. Melampau-lampau tu, itu sederhana tu dia tidak melampau. Macam mana lagi? Nak bagi memahami maksud sederhana. Kita haruslah bersikap sederhana dalam perbuatan dan pertuturan. Dalam kita punya
perangai kita tu biarlah sederhana. Pertuturan kita, cara kita bercakap tu biarlah sederhana. Janganlah terlampau laju ataupun terlampau lambat. Jangan. Jangan terlampau laju, jangan terlampau lambat. Tengah-tengah. Kalau itu sebaik-baiknya. Dari segi sikap kita, dari segi perangai kita kena sederhana. Ya, murid-murid moral. Jangan lupa siapa yang baru masuk menonton video cikgu ni buat pertama kali, jangan lupa subscribe channel cikgu. Dan tekan like. Tekan like. Kita hendaklah berjimat cermat kerana jimat cermat adalah amalan yang mulia. Ialah itu sebahagian daripada sederhana tu, berjimat cermat lah. Okay. Ketiga, sikap bersederhana dapat mengelakkan pembaziran dan dapat menjimatkan wang. Kalau kita sederhana, tak melampau-lampau. Kalau mandi air panas tu, air panas kan guna elektrik, janganlah lama sangat. Memanglah sedap, lama 1 jam air tu tak berhenti-henti terus je. Kat sederhana lah mandi, janganlah lama-lama sangat, janganlah cepat sangat mandi macam mandi kambing. Masuk dalam bilik air, baru 1 minit 2 minit dah siap. Macam mana mandi je tu? Cuma mandi je tu. Macam mana? Cepat sangat. Jadi sederhana. Itu akan menjimatkan kita punya kewangan kita, kewangan keluarga akan jimat. Dan ia tidak mengelakkan pembaziran. Itu sederhana. Okey, murid-murid yang dikasihi sekalian. Faham tak maksud sederhana? Faham? Okey. Sekarang ni kita akan lihat buku teks. Kita lihat buku teks muka surat 89. Lihat buku teks Tajuknya ialah Bersederhana Amalan Keluarga. Baca dan fahami dialog. Unit yang ke-13. Kita baca dulu dialog ni. Okey, kita baca dialog ni. Nombor 1. Beng Huat. Jadi Beng Huat. Beng Huat, lihat iklan itu. Ada iklan dekat TV. Beng Huat, lihat iklan itu dekat TV ni. Kita patut menjimatkan air dan elektrik dalam keluarga. Dia tengok bersederhana amalan keluarga. Tinggi sangat bil elektrik ni dengan bil air bulan ni, bulan lepas. Jadi dia pun bagi tahu kita kena berjimat. Dia cakap dengan Beng Huat. Dia kata, ya ibu, saya menutup bilik air semasa menggosok gigi. Saya juga menutup suis lampu dan kipas selepas digunakan. Dan biasa kalau gosok gigi, gosok gigi, dibiarkan air tu keluar. Tutup sekejap. Air tak pakai. Malas kan nak cepat. Itu kan satu pembaziran. Itu yang dimasukkan tu. Kita kena kena bijak menguruskan kehidupan kita seharian. Itu kan, suis lampu. Pergi bilik dah habis dah bilik air, lupa nak tutup lampu ke. Tak tutup lampu. Minta mak yang tutup. Lepas tu tak sampai pula. Apalah tak sampai, ambillah kerusi. Letakkan. Tik. Dah macam tu kan. Itu kena hadiri. Itu kena kalau tak ada mak marah. Mak marah. Selalu mak marah kan. Selalu ayah marah kan. Sebab apa? Sebab mak dengan ayah kena bayar bil. Kamu tak bayar bil. Okey. Terusnya. Ya, bagus. Macam tu. Tekan kanan. Bagus. Kita patut bersikap sederhana untuk mengelakkan pembaziran. Kita kena bersifat sederhana. Ya, kalau tak ada, kita akan membazir. Tahu tak? Membazir tu apa? Tahu? Tahu tak maksud membazir? Tahu membazir? Kalau Levinas tahu tak membazir tu macam mana?
Kalau macam kita kita misalnya nak makan, nak makan apa? Kita nak pergi kedai, kita beli makanan kat gerai. Kita janganlah beli banyak-banyak. Kita makan cuma satu bungkus, tapi kita beli 3 bungkus. 2 bungkus tu tak ada siapa nak makan. Kamu je yang nak makan. Lepas tu tak habis. Tak habis, buang. Membazir. Dia lebih. Membazir ni ada lebih. Lebih yang tak digunakan. Jadi itu nama saya membazir. Okey. Saya gembira kerana keluarga kita bersikap sederhana. Gembira ni perasaan. Perasaan gembira. Bila buat satu benda yang baik tu, kita merasa gembira. Ya. Okey, seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat aktiviti ini. Kesederhanaan. Bersederhana amalan keluarga. Lengkapkan peta minda di bawah ini tentang contoh bersikap sederhana dalam keluarga. Ini contoh. Kita tadi memahami maksud keluarga. Apa tu keluarga? Sekarang ni kita nak cuba lihat contoh-contoh bagaimana sikap sederhana tu dilaksanakan, dilakukan dalam keluarga. Contoh dia. Ya. Cuba tengok. Pertama ialah dia kata membiarkan paip sinki terbuka. Membiarkan paip sinki terbuka. Itu contoh yang sederhana ke ataupun contoh yang tidak yang agak melampau? Bukan sederhana. Sederhana bukan sederhana. Membiarkan paip sinki terbuka. Macam mana? Savio, membiarkan paip sinki terbuka. Itu sederhana ke tidak sederhana? Sederhana ke bukan sederhana? Jawapannya ialah dia kalau sederhana tu, kalau ikutkan sini, lawannya membazir. Sederhana ke membazir? Membazir lah. Membiarkan paip sinki terbuka. Yang kedua, bersederhana menggunakan air. Betul. Itu betul. Bersederhana menggunakan air. Itu betul. Membiarkan paip sinki terbuka. Bersederhana menggunakan air. Betul. Merancang perbelanjaan. Betul. Makan mengikut keperluan. Betul. Tidak boros dalam berbelanja. Betul. Minta wang saku lebih. Ini tak betul. Tahu tak wang saku ni? Pergi ke sekolah, kan ibu dengan ayah kan bagi duit kan? Itu namanya wang saku. Minta lebih, minta banyak. Baru nak banyak. Ikut keperluan lah. Kalau hari tu, hari-hari, kalau kita makan dan minum, 3-4 ringgit cukup atau 3 ringgit cukup. Pula kali tu kita minta lebih, 7 ringgit lah. Nak buat apa? Kecuali kita ada keperluan, tak apa. Dan minta saja kan, minta lebih. Tak perlu macam tu. Kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada lebih, ada sebab tu tak apa. Berjimat cermat. Betul. Menutup switch lampu dan kipas selepas digunakan. Ini amalan yang bagus sangat ni. Kena ingat. Nampak macam benda kecil je. Tapi benda tu penting. Kita tengok. Ni peta dia. Kita ada berapa? Ada 5. Ada 5 kan? Tadi ada berapa? Yang betul. Yang betul ada lebih kurang 6. Berjimat cermat. Ni merancang keperluan. Jadi betul lah tu tadi. Yang kita buang yang tak ada tadi yang ni. Yang minta wang saku lebih ni tak payah tulis. Kemudian membiarkan paip sinki terbuka. Jadi yang lain tu tulislah kat situ. Kat tulis yang nak dijawab tu lah. Yang nak dijawab. Contoh bersikap sederhana ni. Contoh. Kita ini bukan tugasan. Ini bukan tugasan. Ini perbincangan. Kita bincang latihan tu supaya kita memahami contoh-contoh. Kita menggunakan aktiviti ni. Kita ulang balik supaya kita lebih memahami contoh tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yang merancang ni adalah merancang
perbelanjaan. Ni dah ni. Ni tadi, merancang perbelanjaan. Dia dah bagi dah, pertama dah. Merancang perbelanjaan. Faham tadi? Merancang perbelanjaan. Kita nak berbelanja, kita kena merancang dulu. Supaya kita tahu jumlahnya berapa, apa yang kita nak beli, untuk apa kita beli, perlu ke tidak. Dalam merancang tu bolehlah berbincang dengan ibu, dengan ayah, boleh apa nak di supaya nanti apa yang kita nak belanjakan itu lebih terurus, lebih terancang, lebih bermakna, lebih baik, lebih tersusun, macam tu. Kena merancang apa-apa pun kita kena rancang dulu. Okey. Bersederhana menggunakan air. Ni nombor 2 tadilah. Bersederhana menggunakan air, makan mengikut keperluan, makan mengikut keperluan, tidak boros dalam berbelanja, tidak boros dalam berbelanja. Faham tak? Boros. Tidak boros. Boros tak boros. Boros ni beli ikut suka dia. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia kaya, dia beli ikut dia. Rambang mata. Pergi dekat pasar tu ada banyak mainan, semua nak beli. Itu nak beli, ini nak beli, itu nak beli. Semuanya dia beli, boros. Tak ingat duit tu kena simpan. Kadang-kadang memang kita ada duit, tapi kita tak tahu ada satu masa nanti kita mungkin dapat ujian, ujian hidup, kita tak ada duit. Masa tu kita dah boros, dah beli macam-macam. Biasanya kita dengar kisah-kisah artis-artis, selalu dengar kisah macam tu daripada mereka. Apabila mereka ada duit, tapi tak semualah, sebahagian mereka bercerita tentang diri mereka sendiri. Apabila mereka sedang ada duit, mereka beli macam-macam, beli kereta besar, beli baju yang mewah-mewah. Jadi bila tak ada pekerjaan, kerana sebab-sebab tertentu, mereka tak ada duit, dah jatuh miskin, dah susah hidupnya. Jadi duit tu, walaupun ada duit sekarang, janganlah dibelanjakan bermacam-macam tanpa keperluan, tanpa sebab. Kalau ada sebab, tak apa. Jangan boros, maknanya beli macam-macam. Faham tak? Faham tak? Moral. Yang baru masuk tu, yang baru masuk, jangan lupa subscribe. Okay. Nanti untuk murid luar yang bukan murid moral 27.2 ni, cikgu akan masukkan tugasan dalam blog cikgu. Cikgu letakkan dekat bahagian bawah tu, dekat description. Description ada bawah tu. Kat situ kamu boleh, cikgu akan bagi gambar tugasan. Jadi kamu boleh download lah. Boleh download atau save as untuk kamu buat kerja. Boleh. Ya. Tu yang terbarulah cikgu akan buat untuk murid-murid moral yang lain. Sebab cikgu dapati anak murid moral cikgu ni ada 4 orang. Tapi yang tengok tu kadang-kadang beratus-ratus. Jadi maknanya ada orang lain lah. Ada orang lain lagi. Selamat datang ke video cikgu, ke channel cikgu Talha. Selamat datang. Cikgu sangat berbesar hatilah kalau ada murid-murid lain yang mendapat juga manfaat daripada video yang cikgu sediakan. Dan cikgu-cikgu di luar yang menonton video ni pun terima kasih kerana sudi menonton video ini. Baik. Ke mana tadi kita? Dah. Itu ini contoh kita bawa. Ini satu contoh latihan lah. Okay, kita lihat paparan yang seterusnya. Masih lagi kita melihat contoh-contoh sikap sederhana. Masih lagi kita nak memahami betul-betul, dan cikgu pun bagi sederhana, tak terlalu banyak isi pelajarannya supaya kamu faham. Jadi lagi kamu faham lagi baik, lagi baik.
Okey. Sekarang kita tengok aktiviti seterusnya. Gariskan sikap sederhana dalam keluarga yang betul berdasarkan gambar. Okey, itu tak apalah. Itu panduan dia. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Dia nak buat contoh bagaimana kita nak sederhana. Dia kata apa tu? Makan secara apa walaupun lapar. Berlebihan ataupun sederhana. Kalau berlebihan tu, dia lapar, dia makan. Dia gelujuh, makan, makan. Kelaparan kan. Dah ada makanan depan tu, makan. Memanglah lapar kan. Nak makan kan. Tapi kalau kita makan sederhana, perlahan-perlahan, ambil dengan jumlah yang tidak terlampau banyak, tidak juga terlampau sedikit. Itu bagus untuk kesihatan kita juga. Kalau kita makan, perut boncit. Macam perut cikgu boncit. Banyak makan. Makan. Berlebihan. Makan secara berlebihan walaupun lapar. Jadi, ini jawapannya sepatutnya mana? Sepatutnya makan. Sepatutnya ni betul lah tu ni. Okey. Makan secara sederhana. Sepatutnya kan? Ni jawapannya sepatutnya. Makan secara sederhana. Okey, berjimat. Nombor 2, berjimat menggunakan air ketika menggosok mata, menggosok gigi. Apa pula nak menggosok mata? Menggosok mata macam ni, bangun tidur. Menggosok mata, kan ada tap mata tu gosok. Bukan gosok mata, tu apa? Masa menggunakan air, menggosok gigi. Jawapannya. Yang penting yang penting tu bukan menggosok gigi. Saya nak bagi contoh sederhana tu macam mana. Itu berjimat ni, berjimat. Berjimat. Ingat, perkataan-perkataan penting kita pada hari ini, bersederhana, membazir, berjimat. Itu ada perkataan-perkataan yang penting yang kita kena tahu untuk pengajaran ini. Okey. Seterusnya, tengok sikap sederhana dalam keluarga. Nombor 3. Menyimpan baki wang belanja ke dalam tabung. Ini berjimat. Dan kalau hari biasa, di sekolah biasa, ibu atau bapa bagi duit wang saku, bagi RM4. Kamu gunakan cuma RM3, ada lebih RM1. Yang itu kamu masukkan dalam tabung. Sedikit demi sedikit duit tu akan menjadi banyak dan kamu boleh gunakan untuk beli barang-barang yang kamu suka pada masa yang akan datang. Menyimpan baki wang belanja ke dalam tabung. Ke dalam tabung. Kalau dalam bank ni kalau banyak tak apa, boleh simpan dalam bank. Kalau gaji sampai contoh gaji RM5,000 bulanan, kita guna cuma RM3,000, ada lebih RM2,000, masuk dalam bank. Takkan RM2,000 tu nak masuk dalam tabung. Mana cukup, nak berapa ayam tu, tabung ayam nak kena beli. Macam tu kan. Okey, nombor 4, membeli kasut yang mahal atau murah harganya. Kalau tengok kat sini, RM20 kasut dia. Okey. Ini membeli kasut yang mahal atau murah. Jadi sebenarnya ini bagi cikgu lah, sepatutnya sederhana. Jangan murah sangat. Jangan beli kasut tu yang murah sangat. Jangan beli yang mahal sangat. Yang sederhana, yang kamu mampu. Contohnya, dia sederhana ni, murid-murid yang nak faham sederhana. Tadi cikgu pun lupa nak terangkan sederhana tu macam mana. Okey, kalau cikgu bagi contoh, kalau ada orang dia beli rumah 3 tingkat. Orang biasa beli rumah 1 tingkat atau 2 tingkat. Tapi dia beli rumah 3 tingkat. Atau dia beli rumah 5 tingkat. Dah macam hotel dah. Dia beli rumah tingkat. Sederhana tu dilihat kepada berapa pendapatan yang dia dapat. Berapa pendapatan yang dia dapat.
Tu dia dianggap sederhana. Kalau kita, misalnya kalau macam cikgu lah, kalau cikgu beli rumah 5 tingkat dengan pendapatan yang cikgu ada sekarang ni, itu dianggap tidak sederhana. Dianggap tidak sederhana. Cikgu setakat ni cikgu mampu beli rumah 2 tingkat. Kalau lebih daripada tu dah habis gaji cikgu dah. Kalau beli rumah 5 tingkat dah habis dah, cikgu tak boleh makan dah bulan-bulan dah semua dah. Kan? Untuk bayar rumah sahaja. Tapi kalau pendapatan dia tu tinggi, misalnya ada orang tu misalnya satu bulan pendapatan dia sampai 50,000. Banyak tu. Ada yang 100,000 pun ada. Sebulan 100,000. Banyak, memang kaya betul lah dia tu. Kalau pendapatan bulanan dia tu satu bulan 100,000, kalau dia beli rumah yang 5 tingkat, itu masih dianggap sederhana bagi dia. Bukan bagi kita. Bagi kita ni memang, bagi kita tu tak sederhana, itu melampau. Bagi dia sederhana. Dah tengok, jadi tengok macam mana pendapatan kamu. Duit kamu macam mana, berapa banyak. Jadi jangan beli barang tu. Kalau misalnya kamu ada duit, ada duit, kamu, jadi contoh kamu ada duit RM100. Kamu ada duit RM100. Jadi kalau kamu nak beli kasut, janganlah beli RM5. Saya takut nanti kasut tu tak ada kualiti, tak selesa, mudah rosak. Jadi kalau itu, sebab kita kalau pentingnya bersifat sederhana, tengah-tengah. Tak ada habis, tak gunakan yang RM100 habis, tak juga beli yang sedikit sampai ada lebih banyak sangat tak guna. Tengah-tengah, belilah RM50 ke kasut tu, RM60 ke, biar selesa sikit. Tapi dia tak mahal sangat pun dan tidak terlampau murah. Sederhana. Jadi perkataan yang ini sepatutnya buku ini tulis harga yang sederhana. Sederhana. Kalau murah sangat, murah ni lebih kepada sederhana. Tapi kat sini jawapannya ialah murah lah. Kalau sini jawapannya ialah murah. Okay? Faham? Sederhana tu faham ya? Sebab apa ni, takut nanti bila ada orang beli, kita nampak kawan kita tu kaya, dia beli kereta yang mahal, Lamborghini, juta, berjuta harga, 3-4 juta harga kan, kereta, contohnya kereta tu kan. Apa ni beli, membazir, tidak sederhana, tak dengar cakap cikgu Talah. Cikgu Talah. Dia jutawan. Jutawan. Kalau dia beli, dia masih ada baki duit tu banyak lagi. Yang itu sederhana bagi dia. Sederhana tengok kita. Sebab kita kena merancang. Perancang tu sangat penting. Faham yang boleh? Ni betul-betul ni nak bagi faham maksud sederhana ni. Nak bagi faham tu. Biar sampai bila dah tengok video ni termimpi-mimpi sederhana. Nak cakap dengan mak pun sederhana. Mak, sederhana. Mak. Ingat tu, cikgu Talah kata sederhana. Begitu tu. Asyik nak bercakap sederhana. Itu maksudnya pengajaran cikgu berkesan lah. Kalau tak ada, okey, berkesan juga. Cikgu, pengajaran cikgu hari ni cuma satu standard pembelajaran saja. Cuma satu, iaitu yang bawah tu nampak ni, 38.1, memberi contoh bersikap sederhana dalam keluarga dulu. Itu bahagian yang pertama. Dia tak boleh banyak-banyak. Banyak-banyak tak boleh, dia sikit-sikit. Cikgu akan bagi untuk tugasan ialah kita menggunakan buku ni lah kan. Buku ni untuk tugasan. Okey. Buku ni Okey, muka surat berapa? Okey, kamu buat muka surat. Ni muka surat. Nampak tak? 69. 69. Okay. 69. Kamu buat tu je. Satu je. Murid-murid yang lain, yang bukan
yang tak ada buku ni, cikgu sediakan dekat blog cikgu. Tengok dekat bawah ruangan description bawah tu ada link, cikgu akan bagi link mana nak tekan situ, kat situ ada gambar, jadi cikgu akan letakkan, kamu boleh save, boleh buat. Okey. Ya, ini senang aja. Ini adalah latihan ya. Apa ni? Tugasan yang kamu kena buat di rumah lah, buat sendirilah ni ya. Biar mencabar sikit, tapi tak apalah. Cikgu bacakan. Jantakan cara bersikap sederhana dalam keluarga. Berbual dengan lemah lembut bersama-sama ibu. Berbual dengan lembut tu, bercakap tu dengan cara yang baik lah. Jangan kasar sangat. Jangan suara tu tinggi sangat. Jangan suara dah lah, ibu dah tak dengar. Dengar sakit telinga, suai. Janganlah kuat sangat, saya jerit. Kat mana? Allah, kuat. Sederhana. Kan? Sederhana. Menutup kipas sebelum keluar dari bilik. Ini untuk elakkan pembaziran. Makan dengan sederhana pun sama untuk mengelakkan pembaziran. Jangan jadi melampau sangat. Makan bukan main. Makan tak ingat dunia. Menutup paip air semasa mencuci kasut. Tengah kamu cuci kasut, tengah kamu gosok gigi, tengah kamu shampoo rambut, air itu jangan biar dia mengalir. Itu membazir, tak pakai tu. Itu membazir tu. Tak boleh. Ya. Itu semua duit turun aja. Memang sebab kamu tak bayar. Tak rasa. Nanti kalau kamu bayar, baru kamu rasa kan. Jangan macam itu membazir. Itu gambar. Boleh kamu lihat gambar. Boleh kamu masukkan, tuliskan semula 4 pernyataan ini di dalam kotak-kotak yang disediakan Pak Kusum ni, sediakan kamu tulis. Itu sahaja. Okey? Boleh murid-murid? Boleh ya? Kita sambung lagi minggu depan. Ada masa lagi. Okeylah. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat buatlah tugasan ni, dan cikgu harap kamu jaga dirilah, jaga kesihatan, buatlah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kat rumah tu. Okey? Baik, sekian sahaja. Bye.